Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat ingin Waalaikumsalam. Sebagai trainer kita hari ini daripada unit counselling TMB telah banyak mengubah hidup staff TMB. Saya lebih suka memanggil Encik Aziz ni di sisi kita untuk membantu kita bila kita ada masalah. Terima kasih Encik Aziz kerana sudi datang untuk membantu kami dalam usaha mengadakan kursus stres. Encik Aziz akan kepada Encik Amin untuk continue. Okay, sorry saya cakap seorang-seorang rupanya. Alright, okay. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning, salam sejahtera kepada semua. Pertamanya saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Rafi kerana sudi untuk jemput saya daripada unit perkhidmatan kaunseling untuk sama-sama sharing our knowledge. Saya just nak remind pada anda semua, ini bukan platform untuk mengajar anda, no. This is a platform just to share our knowledge, dan apa yang saya akan cerita is more on perkara-perkara yang saya rasa semua orang dah tahu cara dia, apa perkara dia, dan cuma saya nak sharekan bagaimana cara untuk kita berhadapan dengan sesuatu isu khususnya dalam keadaan kita hari ini, iaitu dalam keadaan kita berada dalam krisis pandemik COVID-19 dan juga dalam kita dalam MCO 3.0 dan juga kita dalam keadaan kita bekerja di rumah, work from home. It's a very stressful, dan juga pasti ada beberapa hikmah kebaikan daripada peristiwa ini. Okey. Sebelum untuk kita mulakan tuan-tuan, sebelum saya share saya punya presentation ataupun sharing knowledge ni, ada dua perkara yang saya minta tuan-tuan untuk lakukan. Pertama, kalau boleh masa saya tengah bagi sharing knowledge ni, saya nak minta semua orang kalau boleh mutekan ataupun mutekan you punya speaker so that tak ada gangguan, satu. Kedua, kita ada ruangan chat situ dan you boleh chat kalau ada soalan, and also kalau ada perkara-perkara yang you nak share, so you can chat di situ. Dan yang ketiga, saya punya sharing knowledge ni tak lama, dalam lebih kurang 1.5 jam, and then saya akan open untuk anda untuk Q&A. Di samping tu saya akan tengok juga, saya nak minta juga admin untuk baca juga chat lah kalau ada dalam chat, dan kita akan jawab sekiranya perkara-perkara yang penting lah kita akan jawab, ataupun orang lain pun boleh tolong jawabkan sekali. So this is again is a sharing knowledge. So kita tak perlu nak risau sangat. Saya akan buat secara santai. Okay, that is yang itu.
Okey, saya cuba sharekan saya punya presentation ni. Saya nak kalau nampak. Okey. Alright, boleh Nampak Nampak. Alright, good. Okay, good. Okay, tuan-tuan. Saya diminta untuk bagi talk tajuk berkaitan dengan stress management. Alright, this is forte saya lah sebenarnya benda ni yang memang kita selalu buat untuk our staff di samping tajuk-tajuk lain. Cuma hari ni saya just nak ambil tajuk yang lebih santai, iaitu stress, don't worry, be happy. Tuan-tuan, bagi mereka yang tahu statement don't worry, be happy ni popular dengan lagu Remember lagu yang saya tak ingat siapa penyanyi dia. Tajuk lagu dia Don't Worry Be Happy dan very nice dia punya lagu dan dia punya seni kata pun sangat menarik. Okay, alright. Saya nak this is some of topik yang saya akan sentuh nanti insyaAllah untuk dalam lebih kurang sejam setengah gitu. Pertama, of course, pengenalan, kemudian kita ada sentuh sedikit on respon emosi semasa krisis COVID-19. Kemudian kita cuba memahami sedikit, okay. Kita akan faham sikit tentang stres, apa itu stres, level of stress. Kemudian kita akan cerita tentang beberapa punca stres and then some of the symptom dan juga strategi untuk berhadapan dengan stres. Okay. Next, okay. This is, saya nak ambil this opportunity hari ini untuk share unit perkhidmatan counselling punya services. Okay. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kita this is our services yang kita offer kepada TMB dan juga kepada subsidiaries kita. Di samping itu, not only for staff, dia meliputi juga untuk our family members. Okay. Dan what type of services yang kita offer, satu individual counselling which is face-to-face counselling. Ini counselling di mana kalau staff tu ada masalah personal ataupun masalah selain daripada personal pun bolehlah on work related dan sebagainya, kita akan buat appointment dan kita akan bantu. Sesi kita adalah confidentiality sangat kita jaga. Maknanya soal kerahsiaan sangat jaga. So tak perlu nak risau because one of our ethic untuk counselling session is confidentiality, soal kerahsiaan. Okay, and then kita ada counselling perkahwinan, kita juga buat group counselling. Group counselling ni maksudnya dalam 15 orang dan dalam satu department ataupun cross department, maksimum 15 orang dan paling kurang 3 orang lah. Okay, dan kita juga ada family counselling. Family counselling ni kita akan panggil staff dan juga dia punya family sekali dan juga anak-anak. Dan juga kita ada trauma counselling. Ini staff kita yang mengalami kemalangan masa buat kerja or dia traumatized. Traumatized ni apa yang menyebabkan traumatized normally adalah bagi mereka yang mengalami kemalangan. Okey, dia mengalami kemalangan dan dia shock dan itu menyebabkan dia trauma dan dia tidak boleh nak buat kerja dalam tempoh-tempoh tertentu. Itu satu. Maknanya dia sendiri yang mengalami. Yang kedua, mungkin dia tidak mengalami pada dia tetapi dia melihat. Dia saksikan benda itu berlaku di depan mata dia. Seperti contoh kemalangan di jalan raya. Dia nampak. Ataupun dia sedang buat kerja, kawan dia kena kejutan elektrik ataupun flashover, dia nampak. So itu menyebabkan dia rasa takut, rasa trauma dan dia tidak dapat melakukan kerja dengan sempurna because of benda tu flashback, selalu ingat dan itu menyebabkan dia rasa ketakutan. That is trauma. So kita akan buat sesi counselling trauma dengan dia, nak pulihkan balik daripada dia traumatized kepada normal balik semula. So proses dia makan masa lah. Kemudian kita ada juga buat program-program stress management macam hari ini, part of dalam program awareness ataupun sharing knowledge.
Masa sebelum PKP ni biasanya kita buat face to face lah, kita buat dalam bentuk classroom. Kita boleh buat dalam satu hari dan kita ada the whole day tu kita akan buat beberapa aktiviti on stress management. Tetapi oleh kerana MCO ni kita tak boleh nak jumpa dan kita buat dalam bentuk webinar ataupun webex. So normally kita buat 2 hours sajalah, tak boleh panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nanti dia dah jadi ke laut lah, dia tak boleh nak fokus. So this is buku saya, bebas diri daripada stres. Saya ada buat buku, ada tulis buku. So banyakkan dalam ni, dalam buku saya ni lah. Kemudian kita ada anger management ataupun emotional management, how to manage our emotion. Dan kita juga ada program untuk low performer, dan low performer, dan program-program yang baik, yang sesi counselling ataupun program-program yang berkaitan dengan career department, counselling dan time management dan sebagainya. Dan kita juga ada counselling by email, staff kita ataupun rakan-rakan kita yang ada apa-apa kemuskilan, di just email to us, nanti kita akan follow up email tu. Dan kita juga ada coaching services. Ini dia berbeza, coaching dengan counselling berbeza. Coaching is more kita train dia. Kita bantu dia untuk enhance dia punya career dan dia punya capability, performance dan sebagainya. Dan kita ada motivation program dan kita ada financial management. Okey. Sekarang ni dalam masa MTO ni, kebanyakan staff kita dan juga staff di luar sana ataupun ramai di luar sana menghadapi masalah keuangan. Sekarang ni ada kempen bendera putih, ya. Maknanya dah sampai peringkat orang tak ada kerja dan keadaan itu stres dan sebagainya, dah tak boleh keluar kerja, tak ada kerja, kena buang kerja dan sebagainya, dan mereka menghadapi masalah basic untuk feed, untuk makan. Jadi terpaksa nak minta bantuan lambat dan sebagainya, terpaksa buat kempen. Ni one of the NGO lah, buat kempen mengibarkan bendera putih. So dia tahu bahawa once kalau kibarkan bendera tu, kita tahu bahawa rumah tu perlukan bantuan. So to that extent. Okay, untuk staff TMB, I'm sure that termasuk juga Rimako semua, kita every month kita dapat gaji, betul tak? Dan setahun sekali kita akan dapat bonus, insyaAllah. Kemudian setiap bulan kita dapat gaji, so kita tak berapa critical sangat on financial. Tetapi ada juga di kalangan staff kita berhadapan dengan masalah kewangan. Why? Okay, sebelum MCO ni, mereka both husband and wife kerja. Okay, wife kerja dengan TMB, husband buat bisnes ataupun kerja dengan company lain. Tetapi bila pandemik ni, husband kena buang kerja. So sekarang ni tinggal wife saja yang kerja. Jadi apa yang berlaku sekarang, pendapatan dia untuk menampung hutang dan sebagainya tak berupaya, dan akhirnya staff TMB sendirilah mereka juga berhadapan dengan masalah kewangan. So maksudnya kita mungkin alhamdulillah okay, kita bersyukur, tetapi dekat luar sana dan ada juga our friend yang berhadapan dengan masalah keuangan. Sekarang ni kita akan ajar how to manage your financial. Kita tak akan bagi duit lah. Okay. Kita tak akan bagi pinjaman duit ataupun pinjaman berlesen ataupun along ke apa tau. Dia tak buat itu, tapi kita ajar dia bagaimana to manage financial, berapa persen nak buat dan sebagainya. Kalau katakan tak ada pendapatan, apa nak buat. Okay. Kemudian kita juga ada program-program CAM program ni, program yang mana kita akan sentuh 4 perkara lah. CAM is stand for Counselling and Life Management Program. So kita educate people untuk how to manage dia punya work-life balance dan sebagainya. And also kita, okay, yes, ada soalan ke? Alif, yes. Ali nak cakap ke? Okay, tak apa. Saya terus dulu sekejap, Alif. Okay. Kemudian kita ada tele counselling by phone. Nanti saya akan bagi nombor telefon, which is my number and also my
counselor seorang lagi, Puan Syahidah. Dia pun saya rasa dia ada join dalam kita punya sesi hari ini, dan kita akan entertain lah sekiranya ada apa-apa. Okey tuan-tuan, that is lebih kurang tentang unit perkhidmatan kaunseling punya services. So, kita open kepada semua, termasuk pada anak syarikat kita. Okey. So, boleh. Ada ruangan chat tu, saya nak tahu mana nak dapat buku bebas dan ini dari stres. Alright, okay. Saya tak boleh nak baca chat kalau nanti you boleh you bacakan nanti. Okay, untuk ini buku, this book dah sold out. Tak ada lah, dah tak ada lagi. Saya tak buat banyak hari tu, dalam 2000 dah sold out, dan kita lepas ni kita akan reprint balik semula lah dengan edition yang baru lagi. Okay, InsyaAllah tunggu. Alright, okay. Okay, saya next. Okay. Ingat tadi saya kata satu lagu yang saya tak ingat siapa penyanyi dia. Dia nyanyi, this is song on Don't Worry Be Happy. Okay, kalau saya nyanyi lagu tu nanti anda semua gelak sebab saya tak pandai menyanyi. Tak nak nyanyi panjang. So, cuma saya ambil dia punya seni kata. Dalam seni kata dia saya ada tanda ya, tanda-tanda yang mana sangat-sangat relevan untuk kita. Okay, dia kata sini one of the seni kata yang dia kata, don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. So apa nak buat? Don't worry, be happy. Maksudnya tuan-tuan, dia kata sini, dalam sepanjang hidup kita, pastinya kita akan ada beberapa permasalahan ataupun cabaran. Tapi kalau kita risau tentang cabaran ataupun permasalahan itu, dia akan menjadikan masalah itu lagi banyak, lagi double. So dia kata apa nak buat? Jangan risau sangatlah. Be happy, okay? Itu satu. Kemudian dia ada lagi sini, dia kata I got no place to lay your head. Kemudian somebody came and took your bed, and then don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. Maknanya bayar sewa lambat ni. So you may have to litigate. Don't worry, so be happy. Okay. Lagu ni menarik lah. Bila saya tengok dia sendiri kata, oh, boleh guna ni untuk modal bagi ceramah hari ni. Okay, kemudian dia kata, I have a good, I give you your my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Okay, maksudnya, kalau anda ada masalah, telefon saya. Ini bagi mereka yang boleh membantu. Okay, dia kata sini, don't worry, be happy. Kemudian dia kata sini, I got no cash, tak ada duit. I got no style. I got no girl to make you smile. But don't worry, be happy. Because when you worry, okay, this one is very powerful in here. Your face will frown, and that will bring everybody down. Okay, bila orang yang ada masalah, tuan-tuan, kita tengok muka dia sendiri pun kita tahu dia ada muka masalah, dan akhirnya dia akan menyebabkan semua orang pun akan jadi risau because of perkara tersebut. Okay, so dia kata jangan risau, be happy. Okay, simple life lah bagi dia. Nanti kita akan sentuh nanti dalam ini. Kemudian dia kata sini, last sekali, put a smile on your face, don't bring everybody down. Maknanya senyum selalu lah, jangan menyebabkan orang lain akan jadi rusing dan risau tentang diri kita. So dia kata don't worry, it will soon pass, celebrate it. So maksudnya tuan-tuan dalam ni kata ni, walaupun lagu ni memang kalau you buka dalam YouTube, you dengar balik semula lagu ni, lagu lama sudah ya. Dan saya tak sempat nak mainkan lagu ni, saya terlupa malam tadi dia teringat tapi tak sempat sebab lagu dia panjang sikit. Tapi seni kata dia sangat very impactful kalau kita tengok sesuatu. So seni kata dia tentang emosi kita. Tuan-tuan, apabila kita stres, emosi kita akan terganggu. Okay, this song is very nice song, and then dia ada makna. Okay, tuan-tuan, now kita masuk, nak masuk topik ni. Okay, saya harap saya jelas untuk anda semua. Okay, this is just kita nak tengok background tentang isu-isu pandemik ni, dan dia dah jadi
dia dah jadi pandemik sekarang ni, COVID-19 ataupun pandemik corona uh, apa ni 19, and then bila disebut pandemik tu dia maksudnya dia dah meluas the whole entire world, cuma orang kena dan hari ni berjuta dah meninggal. Dekat Malaysia pun dia punya statistik pun bertambah. Dan yang ni saya rasa semua orang faham. Kita tak payah nak cerita lagi apa tu COVID-19 sebab semua orang kita dah masuk tahun kedua dah, kita dah kenal. Dan sampai sekarang ni kita dah jadi orang kata apa, dah jadi lali lah. Kalau dulu saya masih ingat lagi masa tahun awal-awal tahun 2000, masa mula-mula kita kenal awal-awal tahun 2020 kot, March kan. Masa tu every setiap petang pukul 5 kita akan tengok kat TV tengok pengumuman oleh DG dan juga our menteri tentang keadaan dan juga semasa. Pada masa tu kita sentiasa dengar. Tapi sekarang ni kita dah tak hirau dah. Pengumuman ke apa kita dah jadi immune dah benda tu. Walaupun sekarang ni dia punya orang yang kena jangkitan tu tambah banyak semalam aja dah masuk 8,000 lebih sekarang ni, so kita dah jadi biasa. Tetapi yang kita nak fokuskan bahawa bahawa pastinya our respon terhadap COVID berbeza mengikut setiap orang. Dia tak sama setiap orang akan berbeza. Kemudian antara respon-respon ataupun emosi yang biasa on stress, bimbang, anxiety, anxious kemudian rasa takut, fear, and then panic attack akan ada, dan juga dalam that is normal dalam setiap krisis. Whatever krisis yang ada, benda-benda ni kita akan alami. So, kata penyanyi tadi, don't worry, be happy. Okay, now, apa jenis-jenis respon emosi pada krisis COVID ni? Satu, rasa stres dan rasa terharu, anxiety, bimbang, kemudian rasa sadness tu ada, sedih, hilang rasa minat pada aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan seperti biasa. Sebab apa? Sebab kita rasa takut. Kemudian gejala fizikal ada, kemudian juga peningkatan kadar denyutan. Bila kita stres, kita punya jantung akan pump lebih banyak darah, itu menyebabkan kita punya jantung akan lebih laju. Depan jantung kita laju dan itu akan menyebabkan dia akan terganggu kita punya entire keseluruhan sistem badan kita lah. Perut kita akan terganggu, kita rasa letih, lesu dan rasa tak selesa sensasi kita, sensation kita. Dia rasa kita rasa tak selesa. Kemudian kita rasa kecewa, rasa resah, anger. Kemudian kita rasa gelisah. Kita juga rasa penat, fatigue, tak berdaya. Kemudian fokus kita tak boleh nak fokus. Kita buat kerja, kadang-kadang terlupa. Kita tak tahu apa yang kita buat. That is a some of the emotion response. Dan tidur kita malam terganggu dan kita tak boleh nak tidur nyenyak seperti biasa. Kemudian juga kita akan rasa terasing. Kita rasa lonely daripada orang lain dan juga kebimbangan. Kita rasa bimbang, risau untuk pergi ke tempat awam sebab kita takut semua akan dijangkiti ataupun mungkin akan kita mungkin dijangkiti dan sebagainya. Kemudian kita akan menghadapi masalah untuk berehat ataupun untuk tenang. That is some of emotion response towards krisis, dan boleh juga kita katakan keadaan bila kita stres. Ini secara umum gitu tuan-tuan. Kita masuk kepada topik kita on stress management. On stress management. Apa itu stres? Kita tak nak cerita pasal secara akademik, atau boleh tengok dalam YouTube ataupun dalam Google apa itu stres dan sebagainya. There is a lot of definition of stress, tetapi secara umum tuan-tuan bolehlah kita katakan it's a reaction
our body reaction, our emotion reaction and our mind ataupun our mental reaction towards ancaman dan juga cabaran yang mengganggu perjalanan normal sistem kita. Ingat tadi saya katakan apabila kita dalam keadaan stres, jantung kita akan berdegup ataupun laju. Dan itu akan efek kepada the whole system badan-badan kita. Okay, so beza orang yang stres dengan orang yang tenang. Orang yang stres, tuan-tuan, dia tak boleh nak fikir secara normal, because of blood circulation dalam badan dia tu dah haywire kan. So dia kena tenangkan dulu and then relax. Nanti kita akan belajar tentang cara untuk relax dan sebagainya. Okey, secara umum tuan-tuan, dalam ni kemudian dia kata bahawa stres masa krisis adalah normal. Bila kita berada dalam mood krisis, yes, kita akan ada stres. That is normal. So jangan risau sangat. Cuma secara umum ramai orang bagikan stres kepada dua. Satu, stres positif, juga dikenali sebagai eustress. Dan satu lagi stres negatif dipanggil distress or chronic stress. Okay, so maksudnya dia ada stres baik dan stres jahat. Stres baik ni apa tuan-tuan? Perkara-perkara, okey, tuan-tuan, dia gini dalam hidup kita perlukan stres. Kalau kita tak ada stres, kita tak akan motivate, kita tak akan tak akan ada dorongan untuk buat sesuatu perkara yang baik. Buat sesuatu. Itu kalau tak ada stres. Kalau ada stres, ikut. Tetapi tahap stres bagaimana yang kita perlukan. Okey, sebab apa tuan-tuan, kajian telah dilakukan bila dia on study on stress management mengatakan bahawa orang yang moderate stress in terms of dia punya performance and juga production dia akan lebih baik bandingkan orang yang stres yang rendah dan juga orang yang terlalu sangat stres. So too extreme. Stres yang rendah dia menyebabkan seseorang itu tidak ada motivasi, dia akan terlalu relax. Kemudian kalau terlampau stres, dia menyebabkan orang tu jadi orang kata jadi lagi teruk dan kesihatan dia tak nak fokus. Tetapi yang kita perlukan stres yang tengah-tengah. That is dipanggil positive stress, moderate stress. Okay, so yang kita nak bezakan. Okay, saya katakan tadi juga bahawa semua orang katalah bahawa stres itu adalah normal. Dia ibaratkan macam ni tuan-tuan. Cuba bayangkan kita pegang satu gelas air dan kita letak dekat tangan kita ni. Saya ingat kalau tuan-tuan nampak lah. Let's say this is bottle of water, air. Ataupun this is remote TV saya. Saya pegang macam ni. Dia ringan, tapi kalau saya pegang macam ni dalam keadaan yang lama. Let's say dalam 1 minit, 2 minit, 5 minit. Akhirnya dia akan menyebabkan dia jadi lebih berat dan tangan kita tak mampu nak tampung gelas tu. So dia kata gini, segelas air tidaklah berat, tapi kalau kita pegangnya tanpa berhenti, kita akan perasan akan lama kelamaan jadi semakin berat. Begitu juga dia kata dalam kehidupan kita, masalah kita, stres kita, normal, dia okey, tetapi kalau prolonged stress, maksudnya yang lama menyebabkan stres yang tadi ringan dia jadi lebih berat dan akhirnya akan merosakkan hidup kita. Okey, sebab tu dia kata gini, sampai akhirnya kita tidak lagi mampu ataupun larat dan dia akan terhempas ke lantai. Begitu juga tekanan yang kita pikul masa hidup kita. Okey, so maksudnya saya nak tunjukkan pada tuan-tuan bahawa stres tu sebenarnya okey. Tetapi kalau terlalu lama, kita tak tahu bagaimana nak mengendalikan dia, bagaimana kita nak handlekan dia akan menyebabkan stres tu jadi berat. Di mana gelas air yang segelas air itu dia ringan, tetapi lama-lama kalau kita pegang lama-lama, dia akan menyebabkan kita rasa penat, dia akan rasa fatigue dan akhirnya kita tak mampu nak pegang segelas air tu. So itu perumpamaan sebagai stres. Okey.
Okey, yang ini tuan-tuan, biasanya, this is secara biasa. Stress, anxiety and depression. Dia memang akan ada, dia sangat apa orang kata, ada berkaitan. Stres ini ada tekanan, anxiety ini adalah kebimbangan ataupun kerisauan yang amat sangat, dan depression ni maksudnya kemurungan. Dia ada banyak jenis depression, major depression, depression with itu, ini dan sebagainya. Okey, dia kata sini tuan-tuan, dia mulanya, kalau tuan-tuan perasan hari ni ramai, kalau tengok dekat berita dalam Facebook apa semua, orang cerita tentang bunuh diri. Why? Kenapa jadi peringkat segitu? Kerana pada masa sekarang, ramai di kalangan kita, rakyat kita menghadapi isu kemurungan, depression. Jadi sebenarnya mula daripada mana tuan-tuan? Mula daripada stres. Okey, yang saya kata tadi bahawa stres ni okey, normal. Don't worry on stress. Tetapi kalau dia berterusan, kalau kita tak tahu bagaimana nak mengendalikan, nak cope dengan stres itu, dia akan menyebabkan stres itu jadi teruk dan akhirnya dia akan develop menjadi anxiety ataupun jadi kebimbangan, kerisauan. Dia risau, okey. Risau ataupun bimbang adalah satu emosi normal kepada setiap orang. Tetapi kalau risau yang berlebihan, terlampau sangat, dia akan membentuk anxiety. Okey? Dan maksudnya dia risau sesuatu perkara yang belum lagi nak berlaku, tak berlaku pun, dia takut. Dia risau. Contoh dia kata, okey, kalau aku buat ni mesti akan menyebabkan aku luka ataupun boleh menyebabkan aku terganggu dan sebagainya. Padahal buat apa-apa lagi pun. Yang itu menyebabkan dia tidak melakukan perkara itu. Dia tak mau buat benda tu. Sebab apa? Dia risau yang melampau sangat. Dia risau dia sampai peringkat tak rasional, takut dan sebagainya. That is the anxiety. Kemudian kalau anxiety itu berterusan, kalau kita tak bantu anxiety itu yang dihadapi, maka dia akan develop satu lagi depression. Okey tuan-tuan, anxiety and depression ini, dua kategori ini, dia dah termasuk dalam mental illness. Stress masih lagi bukan dalam mental illness sebab dia normal dan biasa, tetapi kalau dia dah masuk kepada anxiety, dia dah masuk kepada mental illness, maksudnya gangguan mental ataupun kita panggil penyakit kesihatan mental ataupun penyakit mental. Yang ini bila mereka berhadapan dengan ini, dia kena jumpa, ada perkara kalau awal-awal kaunselor boleh bantu, tetapi ada perkara kalau benda tu dah lama, dia kena, biasanya kita akan bantu dia untuk refer kepada psikiatris, pakar doktor psikiatris untuk dia buat rawatan, sama ada dia akan bagi obat plus counselling dan sebagainya. Okey, ramai di kalangan staf kita, okey, saya just to share, ramai di kalangan staf kita yang mana sekarang ni sejak daripada awal tahun dah mula ada perkara ni. Okey, dah mula ada perkara ni. So maksudnya apa tuan-tuan, yang ini kita kena hati-hati. Kalau tuan-tuan ada kawan-kawan, okey, apa dia punya simptom-simptom, kita akan masukkan nanti. Kita dalam next slide nanti. Kalau kita nampak di simptom ini tuan-tuan, pada kawan kita atau kita sendiri rasa simptom-simptom dia, nanti saya akan tunjukkan simptom dia. So, cepat-cepat dapat bantuan. Cari orang untuk bantu. Okey, that simptom menandakan bahawa kita perlukan bantuan. Jangan nak action sangat, nak tunjuk hero. Kononnya kita macho dan sebagainya. No. Kita perlukan bantuan, cari bantuan. Siapa nak cari bantuan? Pulang pada anda, tapi paling baik you cari counselor. Because of counselor was trained untuk benda-benda macam tu. Yes, Dok. Siapa ni? Okey, Dr. Rafi. Okey, Encik Aziz, saya boleh dengar ke putus-putus? Boleh. Okey. Boleh. Boleh. Ada staff, kalau ada staff kita yang dirujuk kepada psikiatris, Okey. psikiatris disebabkan oleh
dia ada apa implikasi tak dari, maksudnya dari segi pengetahuan, dari segi asalan tugasan yang mencabar, jadi ada implikasi situ. Okey, Sebab management ataupun IM mungkin akan nampak staff tu bermasalah, dirujuk kepada psikiatris, maksudnya macam perspektif. Okey, staff dirujuk kepada psikiatris ni, biasa kalau kita dirujuk psikiatris ni biasanya orang sakit jiwa kan. okey. Kan biasa psikiatris ni orang sakit jiwa kan. Jadi perspektif tu macam mana management nampak yang staff yang dirujuk kepada psikiatris ni adalah staff ni sebenarnya tidak bermasalah, tapi dia macam dia perlu bantuan daripada psikiatris dan dia bukannya sakit jiwa. Okey, alright. Okey, thank you. Thank you, Dok. Okey, begini there is some stigma. Okey, stigma ni satu pandangan yang negatif terhadap orang yang jumpa psikiatris. Okey, our people mengatakan orang yang jumpa psikiatris adalah orang gila. That is a stigma. Yang itu menyebabkan ramai orang tak nak jumpa psikiatris. Berbanding dekat masyarakat di sebelah barat. Okay, kat barat memang psikiatris is normal. Okay, the stigma bagi orang di luar sana ataupun masyarakat biasa mengatakan orang yang menghadapi masalah psikiatris ini, dia ni adalah orang yang berhadapan dengan masalah orang kata gila lah, quote and unquote gila. That is normal. Orang punya pandangan negatif. Tapi sebenarnya itu tak betul. Okay. Dia jumpa psikiatris is good sebab dia tahu bahawa keadaan ni dia perlukan bantuan. So normally psikiatris, apa yang psikiatris akan buat? Psikiatris akan buat dia akan screen dia, dan dia ada dia punya tools untuk dia lihat keadaan seorang itu, dan dia akan kena pasti dia berhadapan dengan isu apa, sama ada major depression ataupun bipolar disorder. Dia belakang dia ada sebut disorder tu lah, okey, dan sebagainya. So dia akan tengok tahap level dia, sama ada dia punya teruk ataupun tak teruk, ataupun sederhana dan sebagainya. So benda ini psikiatris akan bantu dia lagi. Kalau perlu makan obat, dia akan bagi makan obat. Obat biasanya obat untuk dia tenang. Bila dia keadaan happy ataupun dia fikir satu benda-benda yang bukan-bukan, dia makan obat itu akan kurangkan perasaan ataupun dia punya syakti tu, badan tak berapa stabil, dia akan kurangkan, dia akan balancekan pemikiran dia, akan tenangkan dia. Dan juga kadang bagi orang yang hadapi macam depression dan ada disorder, biasanya dia malam dia selalunya tak boleh nak tidur malam. Sampai pukul 5 pagi baru dia boleh tidur. Okey, bila dia tak boleh nak tidur, itu akan ganggu dia punya pemikiran dan dia punya badan dia akan jadi lemah, susut dan sebagainya. So doktor akan bagi dia obat untuk dia tenang, untuk dia tidur. So dia kena makan obat tu untuk dia relax. Okey, proses dia untuk orang-orang yang pergi jumpa doktor psikiatris, proses dia kena melalui rawatan tu. Okey, biasanya doktor akan bagi dia akan follow up, dan akhirnya doktor akan lihat dia punya perkembangan. Okey, dia akan bagi report mengatakan dia okey, dia boleh perform dekat kerja. Okey, dalam tempoh itu biasanya doktor akan adangkan, rekomenkan supaya staff ini untuk sementara waktu diberikan dia tugas-tugas yang tidak membebankan dia, perkara-perkara yang not stressful, bagi tugas-tugas untuk dia, orang kata balancekan dia punya tu. Sebab bagi mereka ini yang ada depression tinggi, kadang-kadang dia tak boleh nak fokus. Kita ramai juga staff kita di TNB, dia memang kita refer. Bila datang sesi kaunseling, kita dapati memang dia kena bantuan daripada psikiatri, dia pergi jumpa doktor psikiatri, dan sekarang ni dah pulih, dah start buat kerja balik. So maksudnya jangan risau. Selalunya tendensi kita biasanya bagi perception yang sangat negatif bagi orang yang menghadapi masalah
kesihatan mental ni. So depression, anxiety dia boleh pulih tetapi dia makan masa lama sikit lah. Kalau kita AM dia, kita kena sabar sikit, kena bantu dia sebab dia ni kadang-kadang perlukan bantuan. Okay, and then dia kena makan ubat, and then dia kena follow out all the doktor punya treatment, and then doktor akan recommend macam mana. Biasanya mereka ni boleh kerja tapi bagi masa untuk dia pulih balik semula. Okay, saya harap saya jawab soalan tu, Dok. Okay, alright, so tak perlu risau tentang orang yang ada depression ataupun anxiety, cuma dia kena tahu mana dia nak cari bantuan. Okay, itu penting. Dan kalau kita tahu, kita boleh bantu dia untuk dia pergi jumpa siapa ke, kaunselor ke dan sebagainya. Tetapi contohnya macam dekat Rimaco, kita punya PRS. Okay, PRS ini pembimbing rakan sekerja. Puan Jalila is part of our PRS. Maknanya Rimaco boleh gunakan Puan Jalila, dan juga kalau perlu bantuan kami, kita boleh bantu jugalah. Dan juga kita juga dalam proses untuk train pembimbing rakan sekerja lah. Kita akan bagi dia orang training untuk bagaimana cara untuk bantu rakan-rakan yang menghadapi isu-isu stres, mental health dan sebagainya lah. So yang tu kita akan train dia dan dia jadi frontliner untuk bantu. So kalau Rimaco ada cadang nak 2-3 orang nak train, so beritahu kita, nanti kita akan includekan dia dalam one of kita punya ni lah. Kita akan bagi dia training modular untuk ni, dan kita akan bagi dia kita akan lantik dia sebagai pimpinan rakan sekerja. Tetapi untuk sekarang ni yang saya ingat saya, Puan Jalila is part of pembimbing rakan sekerja. Okay, alright. Kita teruskan. Kalau ada ni, tuan-tuan boleh terus tanya ataupun masukkan dalam chat, nanti kita tengok chat ataupun ni. Okay, saya nak tuan-tuan hari ni saya nak tuan-tuan lakukan benda ni. Apa yang tuan-tuan perlu buat, kan ambil kertas kosong and pen, kita jawab soalan ini. Okay, soalan ni dia tidak panjang. Ada 10 soalan. 10 soalan, apa yang perlu anda jawab yes or no saja. Okay, ya ataupun tidak. Lepas tu nanti kita tengok 10 soalan je, simple question, which is saya rasa semua orang boleh jawab. Okay, alright, boleh. Kalau dah ready, just tunjukkan, angkat tangan ke dekat tu ke, ataupun dekat ruang ruang apa tu yang ada ni, you just okay, good. Kalau semua dah ready, okay, dah ready, saya tukar. Alright. Ya, lambat sikit. Sekejap, saya punya ni hang sikit. Okay, semua dah ready. Alright. Soalan pertama, adakah anda hadapi masalah untuk tidur ataupun alami tidur yang tidak lena sekarang ni ataupun dalam minggu ni? Anda hanya jawab ya ataupun tidak. That is soalan pertama. Okay. Soalan kedua, okay, saya jawab phone kejap. Hello ya. Ya. Okay. Dah. Okay, saya dah dapat semalam. Boleh? InsyaAllah. Dia bukan Taman Sekamat Jaya 2, dia Taman Sekamat Jaya saja. Yang taman tu tak ada 2. Okay, alright. Okay, baik. Okay, sorry. Nombor 4, adakah anda menggunakan dara ataupun arak ataupun rokok yang berlebihan untuk anda relax ataupun untuk kurangkan stres anda? Just jawab yes or no.
Kemudian soalan nombor 5, adakah anda kerap rasa kurang mempunyai tenaga daripada yang anda perlukan untuk menghabiskan rutin anda dalam sehari? Yes or no? Okey, 5 soalan. Soalan nombor 6, okey. 5 dah semua okey. Anda cuma jawab yes or no. So tak perlu anda risau sangat. This is about yourself. Okey, soalan nombor 6. Adakah anda alami ketidakselesaan perut atau sakit kepala menjadi sebahagian daripada masalah anda? Yes or no saja. Soalan nombor 7. Adakah anda rasa terlalu penting untuk disukai atau diterima? Yes or no? Ya ataupun tidak. Soalan nombor 8. Adakah anda mendapati sukar untuk mencari masa untuk ceria atau untuk bergembira ataupun untuk menggembirakan diri anda sendiri? Maksudnya, adakah anda ada masalah untuk buat anda punya masa untuk diri anda? Me time lah katakan. Okey. Soalan nombor 9. Adakah anda biasa rasa tertekan untuk membuat kerja-kerja yang lebih banyak dari masa yang anda ada? Yes or no? Dan yang ke-10 tuan-tuan, adakah sukar untuk anda cari kepuasan di dalam kehidupan rutin anda? Yes or no? Okey, 10 soalan tuan-tuan. Okey dah. Sekarang ni apa yang anda perlu lakukan, anda kira berapa banyak anda punya yes dan berapa banyak anda punya no. Of course lah, dia beza dia. Berapa banyak kira you punya jumlah, berapa yes and berapa no. Okey. Kemudian anda totalkan dia, kemudian anda tengok kiranya anda punya yes. Your yes is 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 ke atas lah. Kalau your answer is, your yes is 5, 6, 7, 8, 9, 10, that is indicator mengatakan bahawa anda sekarang berada dalam keadaan stres. Okey. Boleh? Okey. Boleh Okay. So this is a simple question, tetapi tuan-tuan, dia boleh jadi indikator lah. Adakah kita stres ataupun tidak. Okay. Alright. Okay, saya agak sekejap. Saya punya ni saya kena ni sekejap. Hang sikit. Alright, okay. So kalau anda stres, anda tak perlu risau sangat. Jangan risau sangat tentang yang tadi, markah anda. Cuma hari ni kita akan belajar bagaimana cara kita nak berhadapan, the coping with stress. Don't worry. So yang ni serba sedikit tentang apa punca. Punca stres banyak, stresor, punca ataupun stresor dia banyak. Ada cara hidup kita, cara pemakanan kita, ataupun cara kita respon kepada satu benda, ataupun keuangan juga boleh menjadikan dia punca, work from home juga boleh menjadikan kita punca stres, hubungan kita dengan keluarga kita juga boleh menjadikan punca stres. Dia banyak punca. Yang orang berbeza dia punya punca stres. Okey, cuma yang ini kita nak fokus pada MCO. Okey, contoh punca antara masa MCO ni, antaranya lah tempoh kuarantin. Sekarang ni kalau kita lihat PM dah umumkan tempoh MCO 3.0, kita berada dalam PKP. Sekarang ni tak tahu sampai bila ni. Hari tu kan dia kata sampai daripada 1st of Jun sampai 14 sampai akhir bulan Jun ni kan. Sekarang ni bila yang baru ni, bila dah sampai ujung ni, so dia kata okey, sehingga kita punya peratusan numbers ke 4,000 ke bawah, maka kita boleh reducekan MCO. Tapi sekarang ni dah, dia tengok dia punya bilangan tu dah mula nak kata kurang, tapi dia banyak lagi So kita tak tahu tempoh kuarantin kita sampai bila.
Okay. Yang itu menyebabkan kita stres. Okay. You nak keluar sekarang ni dan satu kereta je 2 orang saja boleh, tak lebih pada 2 orang. And then you nak pergi, okay, mujur dia boleh, kita boleh pergi beli makan kat luar sana, tapi tak boleh duduk dalam tu, boleh makan dekat tempat restoran ataupun mana-mana, cuma you kena bungkus. Okay. Itu yang menyebabkan kita rasa bimbang, rasa risau, dan itu juga menyebabkan kita stres. Okay. Kemudian kita juga bimbang ataupun risau, kita takut kita kena jangkitan. Okey, bagi mereka yang dah dapat suntikan first dose, dan ada yang dah dapat I'm sure dah ada yang dah dapat second dose. That doesn't mean that kita tidak boleh dijangkiti. Okay. Orang yang dah complete dose dapat vaksin, tidak bermakna dia tidak boleh dijangkiti dengan virus C19 ni. Cuma dia punya risiko tu kurang bandingkan dengan orang yang belum kena suntikan ataupun belum ambil vaksin. Jadi maknanya, walaupun kita dah dapat vaksin penuh, kita kena ikut SOP. Maknanya digalakkan pakai mask, ada jarak 1 meter, jangan pergi tempat public yang terlampau sangat, yang banyak orang dan sebagainya. Okay? Still kita maknanya dah jadi satu culture kita, jadi satu kita punya budaya baru. Di luar rumah pakai mask, tak ada mask kita rasa something wrong, ada benda yang kita tertinggal, rupanya mask kita. So maksudnya benda-benda macam itu. Kalau dulu kebimbangan itu sangat-sangat tinggi. Yang itu menyebabkan kita rasa stres. Kemudian boring. Duduk kat rumah 24 hours sekarang ni, work from home, dan kita ada wife kita ada husband kita ada anak-anak kita. Okay? Dan anak pun belajar online, PPDR apa benda dia panggil tu kan. Kemudian kita husband pun ada meeting yang sama. Boleh bayangkan kalau kita share komputer ataupun laptop dengan kita, dengan anak kita, dengan husband kita ataupun dengan wife kita, lagi stres lah. So bila mama nak meeting ni, kemudian husband kata I pun ada meeting juga. Kemudian anak pun kata dia ada kelas ni. So benda-benda itu akan menyebabkan very stressful. Tapi bagi orang yang bagi mereka staff ataupun bagi mereka yang menghadapi masalah, contohnya yang ada rumah kecil, 2 bilik yang duduk flat, PPBR tu duduk flat, bilik ada 1 ada 2, anak ramai, yang itu lagi cabaran yang lagi besar lah, because of semua orang ada dekat rumah tu. Bila masa nak nak guna yang ni dan sebagainya. So itu juga yang benda itu juga akan menyebabkan seseorang itu akan stres. Keuangan again boleh menyepunca kepada stres. Sekarang ni kita terpaksa buat bayar hutang dan sebagainya, sedangkan husband kita terpaksa berhenti kerja because of pandemic ni. So itu akan menyebabkan ganggu keuangan, dan kita pun pening kepala apa nak buat. Ada di kalangan staff kita terpaksa jual kereta. So benda-benda itu akan menyebabkan stres. Kemudian maklumat kita juga banyak dapat maklumat fake news. Sekarang ni kita dapat macam-macam maklumat, so itu juga menyebabkan kita boleh jadi stres. So apa salah satu cara untuk kita elakkan daripada benda itu ganggu kita ignorekan benda-benda maklumat. You can read, dalam kita punya WhatsApp banyak, you can read, but jangan percaya dan jangan sebarkan pada orang lain. Cuma yang kita boleh percaya kepada the authority of data, info. Contoh from KKM, MKM, yang tu kita boleh percaya. Yang lain, you can read tapi jangan ambil hati sangat, jangan percaya sangat. Okay, so itu salah satu cara lah untuk ni. Kemudian kurangnya bekalan asas, tapi sekarang ni saya nampak tak berapa mendesak sangat lah. Bila saya pergi dekat mall ke, kita beli barang-barang dapur, tengok still okay. Cuma minyak lah, minyak masak naik kan. So sekarang ni semua orang cari minyak dalam plastik ke, dalam RM2.50 1 kilo. Itu pun
hanya dibenarkan satu family 3 paket saja. So ramai orang cari minyak tu. Okey. Dan kita minyak dalam tu kadang-kadang dia minyak recycle balik Dia kena hati-hati. Kena pastikan minyak yang kita beli tu minyak yang ada yang inilah yang ada jenama tu. So minyak pun mahal sekarang ni. So itu akan menyebabkan kita antara benda-benda yang akan menyebabkan kita rasa stres. Dan yang tadi yang kita sebut tadi macam doktor sebut tadi stigma. Ramai orang stigma terhadap COVID ni ataupun stigma pada orang yang ada isu mental health ni. Yang stigma itu menyebabkan kita ganggu kita punya kehidupan. Contoh sekarang ni contohnya sekiranya anda positif COVID dalam taman anda dalam your department, of course sekarang ni kita tak boleh keluar rumah, kita tak pergi office kan, dekat taman kat rumah you seorang, you seorang kena COVID, confirm COVID. So kita punya stigma sekarang, kita takut our neighbours akan blame kita antara punca COVID pada benda-benda lain. So that is the stigma. Tetapi ada juga saya tengok komuniti tertentu, bila rakan dia punya jiran kena, so the whole taman tu akan bantu. Maksud bantunya dia akan pastikan bagi supply makan. Contoh dia tanya apa bantuan yang boleh guna. That is good Tapi ada juga tempat yang dia akan orang kata akan ignorekan dia ataupun akan ada satu perkataan dia akan bersendirian, semua lari daripada dia. So because of what? The stigma mengatakan orang yang kena itu boleh menyebabkan the whole taman akan kena. So semua orang takut. Yang orang yang kena stigma positif tu pun takut nak cerita yang dia ada positif. Tapi alhamdulillah dekat TMB baru-baru ni kita buat satu sesi bersama dengan division yang mana dia kumpulkan semua staff dia yang positif COVID. So kita buat group counselling dengan staff yang kena positif COVID online, dan kita buat group counselling. So kita dengar dia orang, kita dengar dia orang punya pandangan dan share dia punya dia share dia orang punya experience, dan kita bantu dia, kita motivate dia bagaimana cara kita nak berhadapan dengan perkara-perkara terutamanya on stigma ni. So alhamdulillah sesi itu sangat membantu, dan feedback yang kita terima daripada rakan-rakan kita yang kena COVID tu, dia kata sangat membantu dan dia rasa lebih selesa sekarang ni lah. Okay, itu kita panggil post-COVID-19. Maksudnya mereka yang dah kena COVID, dah kena pergi ke pusat karantin, dan kemudian dah pulih balik. So still ada rasa lagi takut dan still ada dia punya stigma tu. So kita bantu yang alhamdulillah. Okey tuan-tuan. Okey. Yang ini simptom Yang saya nak cerita on simptom. Simptom yang biasa pada, this is some simptom yang biasa ada pada mereka yang mengalami stres. Okey. Simptom fizikal, so maknanya kita boleh tengok sendiri kita boleh rasa sendiri. Kita rasa letih, kita rasa sakit kepala, melainkan kalau dia migraine. Kalau dia migraine, dia akan migraine lagi teruk sikit lah. Kemudian kita rasa tengkuk kita sakit. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita stres, urat kita jadi tegang. So, tengkuk ni akan menyebabkan dia jadi tegang, itu yang rasa sakit tu. Kemudian kita suka tidur, insomnia dia panggil. Dan ketegangan otot terutama di bahagian leher, di bahagian bahu kita, di belakang kita sini. Okay. Kemudian kita punya jantung kencang our heart beat laju, kita rasa sakit jantung gitu. Orang rasa macam aku kena heart attack ke ataupun serangan jantung ke. Itu yang kadang-kadang kita tak tahu nak bezakan which one is serangan jantung ataupun which one is sakit jantung yang menyebabkan kita stres. Okey.
kita jadi kekejangan perut kita jadi tegang, kita rasa macam nak muntah, okey, kita kadang-kadang terketar-ketar, kita rasa seram sejuk, maksudnya dalam keadaan panas kita rasa badan kita rasa sejuk, berpeluh. Kemudian kita rasa kerap demam, sembelit. Bagi perempuan dia punya head dia, period dia tak konsisten. So this is on physical. Ada lagi banyak tetapi this is part of on physical. Yang ni kalau kita boleh rasa, kita boleh rasa sendiri. Ataupun kita boleh tanya kalau kawan kita rasa, kau ada rasa macam ni kan? Kita tahu kawan kita mungkin kena stres. Okey. Kemudian dari segi mental, sorry. Okey, lagi segi mental tuan-tuan. Lagi segi mental, kita tak boleh nak fokus. Daya ingatan kita kadang-kadang cepat lupa. Okey, kemudian minda kita tak terurus, kelang kabut. Kita rasa confused. Kemudian ada juga kita rasa loss of sense of humor. Maknanya orang buat kelakar, kita tengok cerita kelakar ataupun cerita komedi pun kita tak ketawa. Okey, tak gelak, tak apa. Dan kadang-kadang kita going blank. Bila tengah cakap tapi blank, apa benda sebenarnya aku nak apa benda aku nak ni. Kemudian ada juga kita rasa macam moody. Kejap okey, kejap tak okey, kejap happy, kejap tak happy. Okey, dan jadi pelupa, dan malam kita akan mengigau kadang-kadang. Kemudian ada juga tanda-tanda kita boleh ke depressed. That is tanda mental. Kemudian in terms of emosi, kita rasa bimbang, kita rasa gemuruh, kita rasa murung, kita rasa marah, nak rasa marah, kita rasa frust. Kita rasa kadang-kadang tak sabar, nak cepat je. Walaupun kita dikenali antara orang yang penyabar. Okey, dan kita jadi cepat marah. Dan kadang-kadang kita marah tak menentu. Anak pun kita marah, isteri kita marah, suami kita marah. Okey, kucing kita pun kita marah. Okey. Kemudian in terms of behavior tuan-tuan, dia tidak keruan ni maksudnya dia kelang kabut. Okey, macam ni tak buat ni tak betul, buat itu tak betul dan sebagainya. Dan dia tak organize. Kadang-kadang badan dia pun dia tak terjaga, pakaian dia pun tak terurus dan sebagainya. Kita nampak dia selekeh lah, nampak kelang kabut. Dan tabiat dia gemuruh, contohnya gigit kuku, jari, foot tapping. Ini bukan habit ini yang bila dia stress dia, ada orang dia stress, dia pressure ke apa, dia suka gigit kuku. Ada orang kejap-kejap pegang telinga, ataupun ada tapping kaki dia boleh goyang dan sebagainya. Kemudian tabiat makan bertambahan. Okey, ada orang bila dia stres, dia tak lalu makan. Okey, ada juga orang dia stres, dia jadi kuat makan. Okay, berbeza maksudnya dia depend pada seseorang. Dia punya metabolik metabola dia mungkin berbeza. Fizikal dia berbeza, dia cara dia kita kata, dia kata apa je kita tengok, kau biar betul aku tengok. Okey, kemudian tabiat kalau dia suka minum dulu biasa hanya sebotol, bukan sebotol. Sikit dia akan jadi lagi banyak. Ni bagi orang yang non-Muslim lah ataupun dia rokok yang banyak. Kalau dulu dia hanya 2-3 batang tapi sebab kenapa kan rasa sedih je menjerit tanpa sebab. Dan kerap menyalahkan ataupun pukul orang dan sebagainya, balik objek dan menjadi obsesi. Ini obsesi
tempoh je. Okay? Dia jadi obses satu perkara. Okay, this is antaranya simptom-simptom yang boleh kita kenal pasti. Okay, tuan-tuan. Kita sendiri boleh kenal pasti sebenarnya. Sebab setiap kita dicipta oleh Tuhan, kita ada sense of apa orang kata, kita boleh kenal pasti pada badan kita. Okay? Pada kita punya fizikal kita. Contoh, kalau kita nak demam, tuan-tuan, biasanya apa yang kita rasa pada kita punya badan? Satu, bila kita rasa letih ataupun lidah kita rasa kita makan, rasa orang kata tak ada rasa apa-apa, kadang-kadang kita keluar ingus. Okay? So maksudnya itu tandanya baru antara tanda-tanda baru kita nak demam, nak jadi fever tu. So, bila kita jumpa doktor, kita kata I rasa macam nak demam. So sebab apa? Badan kita, doktor akan tanya, akan cek kita punya lidah, cek anak tekak kita, dan lepas tu dia pakai teleskop untuk cek dia punya degup jantung dan sebagainya. Dia kata yes, you demam ni. And then dia cek kita punya suhu. Maknanya sebelum kita nak rasa tu, sebelum kita nak demam, sebenarnya kita dah ada tanda-tanda tu. Begitu juga dengan stres. Kita boleh kenal pasti. Bila kita rasa tiba-tiba je, kenapa seram sejuk ni kan? Kenapa kita rasa pening-pening je? Maknanya mungkin kita berada dalam keadaan stres. So bila once kita tahu benda tu, mudahlah untuk kita cope dengan benda tu. Okay? So this is secara umum tentang simptom stres. Okay, tuan-tuan? Alright, kita ada lagi berapa minit? Okay. Kalau tak complete lah kalau kita tak go through on strategi menghadapi stres. Okay, tuan-tuan, this is antara strategi yang biasa kita boleh gunakan untuk kita berhadapan dengan stres. Kita dah tahu punca stres kita. Sebab punca stres berbeza, bergantung pada setiap orang. Okay? So, bagaimana cara kita nak hadapi stres itu? So, this is some of strategi ataupun coping system yang boleh kita gunakan. Okay. Secara umum, kita boleh bagikan kepada 3 lah. Satu, in terms of body technique, strategi focus on kita punya physical. So antaranya progressive progressive relaxation, kemudian breathing exercise, kemudian physical exercise, kemudian yoga, tai chi, dia panggil Qigong, apalah susah nak sebut, biofeedback, self massage dan juga self massage. Okey, yang ini fokus pada kita punya badan. Okey, kemudian on mind, pemikiran kita, teknik seperti meditasi, solat, zikir. Ada orang dia suka dengar muzik, so what type of music yang you boleh dengar, then you know how to use problem solving technique. Then on CBT, cognitive behavior therapy technique, self hypnosis. So ni kita boleh belajar sebenarnya benda-benda ni semua. Kemudian yang ketiga on spiritual part. Okay, yang ini penting juga. Contohnya kita sentiasa bersyukur, kita berdoa, kita bantuan, beri sedekah. Tuan-tuan, power of sedekah tu sangat besar. Maksudnya kita donation, sedekah secara ikhlas, tak kira berapa ringgit anak sedekah. Niat untuk baiki diri kita. Solat, prayer, buat kerja-kerja sukarela dan sebagainya. Kemudian satu lagi reflecting of our own inner thought ni. Kita buat reflection pada diri kita. Pagi-pagi bangun tidur, kita buat apa yang kita nak buat hari ni, tenang dan sebagainya. Ini kita akan belajar insyaAllah. Kalau dalam full class kita akan belajar semua ni lah. Tetapi untuk hari ni, saya akan ajar tuan-tuan satu on breathing technique tuan-tuan. Okay, sebelum saya tunjukkan cara breathing technique yang paling baik, dia ada banyak cara breathing technique. Tapi apa dia punya kepentingan breathing technique ni tuan-tuan? Pernafasan cara pernafasan dia boleh bantu kita lagi segi kawal kita punya tekanan darah.
Bagus untuk orang yang ada blood pressure. Bila you ada blood pressure ni, every morning ataupun setiap masa gunakan teknik pernafasan. Okay, dia jadi detox untuk tubuh, untuk badan kita. Ini scientific punya finding lah. Anti penuaan, dia akan drive kita punya stamina, dia akan urus emosi, anger management kita, dia akan baik kita punya tulang belakang, tubuh kita. Orang ada masalah sakit pinggang, gunakan teknik pernafasan. Sistem pencernaan, you ada masalah buang air besar, okay? Ada orang dia buang air besarnya 3 hari baru dia buang. So maksudnya sistem perkumbahan dia tak berapa elok. Menyihatkan jantung, sebab dalam breathing teknik kita akan buat pernafasan untuk relax, untuk tenang. Kemudian of course dia akan meredakan stres. Okey, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan nampak video saya ni, tuan nampak kot. Untuk buat breathing teknik. Okey. Saya nak tuan-tuan duduk. I believe that semua orang sedang duduk kan. Kita boleh buat berdiri ataupun duduk ataupun baring. Tapi yang buat masa ni saya nak anda semua duduk betul-betul relax, tenang. Kita tarik nafas menggunakan hidung. Tarik nafas gunakan hidung, kemudian kita inhale, exhale ataupun kita hembuskan nafas melalui mulut. Cara kita hembus nafas ni, kita kena hembus secara kuat lah. Maksudnya seperti mana kita tiup lilin. Masih ingat tak masa birthday kita sambut anniversary, kita tiup lilin, kita tiup sikit-sikit kan, kita tiup. Okay, tarik nafas secara dalam-dalam menggunakan hidung. Kemudian kita cuba, yang ini saya nak kita gunakan deep breathing teknik. Deep breathing teknik maksudnya kita bernafas menggunakan perut. Kita gunakan abdomen kita dipanggil abdominal breathing. Menggunakan perut maksudnya bila kita tarik nafas, usahakan perut kita jadi kembung. Okey, dada kita jadi ke dalam sedikit. Dia tak seperti kita pernafasan biasa. Pernafasan biasa kita kata tarik nafas, apa yang biasa kita buat, kita tarik nafas, dada kita yang kembang. Okey, bila dada kembang atas, maknanya kita menggunakan pernafasan dada ataupun chest breathing. Apa beza antara chest breathing dengan abdominal breathing, pernafasan perut? Okey, beza dia, chest breathing ni kita mengambil oksigen yang sangat sedikit. Okey. Tetapi kalau kita gunakan abdominal breathing, pernafasan melalui perut, maknanya kita akan ambil oksigen yang sangat banyak masuk dalam otak kita, sebab otak kita perlukan oksigen dan juga perlukan glukos ataupun sugar. Okey, kalau kita kurangkan benda ni, oksigen kita kurang and glukos kita kurang, kita tak boleh, maknanya kita akan jadi mengantuk. Satu. Dan kita tak boleh jadi tenang. Okey, yang itu menyebabkan kadang-kadang kita tak fokus. Okay? Sebab tu kalau kita pergi seminar kat mana-mana, biasanya dia akan provide ikan sweet kan, gula-gula. So tujuan dia untuk apa? Untuk provide sugar ataupun glukos pada kita punya brain, dan untuk kita rasa jadi orang kata boleh fokus. Okey. So begitu juga konsep dia gitu. So sekarang kita tarik nafas. Okay, you inhale ataupun tarik nafas. Anda tarik gunakan hidung. Tapi dalam masa yang sama, anda kembungkan perut. Okay, this is the first step. Okay, saya nak anda cuba. Okay, cuba tarik nafas. Kembungkan perut. Tahan atau hembus. Boleh? Okay. Okey, saya nak anda, kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama. Kejap kalau kita tarik nafas, tahan. Okey, anda ikut saya punya kiraan, tahan dalam berapa second. Lepas tu anda hembus melalui mulut. Okey, masa anda tarik nafas tu, anda tutup mata supaya anda tak nampak benda lain yang lain lah. Sebab
Kalau kita tengok benda kat depan mata kita, kadang-kadang kita tengok ada benda dan kita tak fokus. Okay, so bila kita tutup mata ni, kita akan lebih relax dan kita boleh fokus. Okay, now kita buat. Okay, satu, tarik nafas. Tarik hidung 1, 2, tahan, 3, 4, hembus. Alright. Sekali lagi, tarik nafas. Hidung 1, 2, 3, hembus. Okay, sekali lagi. Hembus. Okay, that is the first step. Step yang kedua, apa yang anda buat, semasa anda tarik nafas tu, anda bayangkan, masa anda tutup mata, anda bayangkan di tempat-tempat yang anda relax, tempat-tempat yang anda rasa tenang, completely you feel tenang, relax. Okay, bayangkan ada orang dia pergi tepi pantai, dia dengar derupan ombak, dia akan rasa tenang. Ada orang dia pergi memancing, seorang-seorang mancing, dia akan rasa tenang. Ada orang dia suka tengok pokok, ada orang dia suka cium bau. So anda bayangkan benda tu. Ada orang dia rasa tenang apabila dia tengok baby anak dia. So dia tengok anak dia ketawa, senyum dan sebagainya. So saya nak anda bayangkan perkara-perkara tu. Jangan bayangkan benda-benda yang menyebabkan anda rasa stres. Okay, so apa yang perlu anda lakukan, anda bayangkan masa anda tutup mata sebelum anda buat apa-apa, bayangkan tempat-tempat yang menyebabkan anda tenang. Okay, this is the second round. Okay, kena anda tutup mata, anda bayangkan tempat yang anda rasa tenang. Saya bagi anda masa dalam berapa second. Okay, kena anda bayangkan tempat yang anda rasa tenang. Bayangkan tempat yang mana anda rasa tenang, anda rasa relax, anda rasa seolah-olah seperti anda berada di tempat itu dan anda sangat rasa tenang di situ. Okey, dan anda dah rasa begitu, saya nak anda tarik nafas, gunakan hidung, tarik sedalam-dalamnya, kembungkan perut anda, tahan 1, 2, 3, 4, hembus. Okay, alright. Sekali lagi, tutup mata, bayangkan tempat yang anda tenang, relax. Tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, 4, hembus. Okay, relax. Okay, bila dah anda rasa macam tu, next level apa yang saya nak anda lakukan, anda bayangkan keadaan anda relax, tenang tadi, kemudian anda tambah satu lagi, semasa anda tarik nafas, bayangkan anda tarik semua aura-aura positif dekat luar sana. Dekat sekeliling anda tarik aura-aura positif masuk melalui hidung anda, tarik, tahan, kemudian 1, 2, 3 anda hembus. Bila anda hembus, anda gambarkan, bayangkan bahawa anda hembus semua toksit yang berada dalam badan anda keluar melalui mulut anda itu. Maksudnya, tarik nafas dalam hidung kita, perkara-perkara yang positif, the positive aura, kemudian dia masuk dalam badan kita dan anda bayangkan dia masuk dalam dan dia pergi ke seluruh badan kita, sendi-sendi tempat kita sakit, urat kita yang tegang dan sebagainya, pinggang kita yang sakit, dia pergi sana dan dia bantu, kemudian dikeluarkan semua penyakit toksit dalam badan kita, perkara-perkara negatif dalam badan kita keluar melalui mulut kita. Okay, that is the final stage. Okay, boleh Kerana kita buat last round. Tutup mata, bayangkan tempat yang anda tenang, relax tadi. Anda tarik nafas, bayangkan anda tarik perkara positif aura, perkara positif masuk dalam badan anda, dia masuk dalam badan anda tahan, masuk, kemudian anda hembus. Bayangkan bahawa dia keluar, toksit dalam badan anda keluar bersama-sama dengan hembusan tu.
Okay, anda boleh buat benda ini 2-3 kali, ataupun apabila anda rasa diri anda nak stres, ataupun bila you menghadapi pressure ataupun tekanan, apa perlu anda lakukan, pause sekejap, duduk sekejap, berhenti, buat breathing technique. Anda tengah buat kerja, anda tengah stres, ataupun anda tengah marah kat anda punya family, husband anda ataupun wife anda marah kat anak-anak, kita tak boleh nak marah begitu kan. Kita relax dulu, tenang dulu, pause sekejap dalam 2-3 second, buat breathing technique macam tadi, kan. Lepas dah okey dan anda proceed apa nak buat. Okey tuan-tuan, that is a breathing technique. Dia ada banyak cara. So this is salah satu cara breathing technique yang anda boleh lakukan. Alright. Okay, that is strategi yang pertama. Semua orang boleh praktis benda ni. Okay, saya nak ingatkan bagi mereka yang berhadapan dengan masalah asma. Okay, orang yang ada asmatik, dia nak buat pernafasan melalui hidung mungkin ada masalah. Okay, so orang yang ada asmatik, ada masalah pernafasan, because saluran pernafasan sangat sempit. Okay, apa yang dia perlu buat pernafasan seperti anda pernafasan biasa. Tak perlu anda nak buat pernafasan deep breathing, just macam biasa, tetapi teknik dia sama. Okay, orang yang ini memang dia perlukan jangan paksa diri anda. Agak sekiranya ada masalah pernafasan, yang ini anda kena ni. Takut bila anda buat ikut macam mana yang saya sebutkan tu, mungkin ada masalah lain nak timbul. Jenuh pula saya, nanti kena claim kat saya pula. Okay, so itu peringatan bagi mereka yang ada masalah asmatik. Alright. Okay, strategi kedua, saya panggil ni sebagai garbage truck law. Okay, dia ada satu buku yang ditulis oleh saya tak ingat nama dia. Saya tak ingat nama dia, tapi buku dia tentang garbage truck law. Kata silap saya lah buku dia, saya tak ingat. Ini, okay. Konsep dia gini, bayangkan tuan-tuan, lori yang angkat sampah ni, cuba tuan-tuan tengok, kita perhatikan, lori yang angkat sampah, dia pergi ke rumah kita, taman kita, the whole taman, dia akan angkat sampah-sampah semua tu. Benda yang negatif, benda yang buruk semua tu dia akan angkat. Benda yang busuk yang kita tak nak, sampah benda yang kita nak buang. So lori tu akan masukkan dalam sampah dia, dalam lori dia. Kemudian dia pergi semua, bila dah penuh, apa dia buat tuan-tuan? Dia pergi ke tempat dumping, tempat dumping sampah tu. Kan ada tempat khas dia. So dia akan buang sampah yang penuh dalam lori tu, dalam tempat sampah tu. Kemudian selepas lori tu kosong, dia akan pergi ke tempat lain pula. So maksudnya, lori sampah tak akan simpan sampah dalam lori dia sepanjang masa, sepanjang hari ataupun 24 hours. Dia akan reload, akan dibuang sampah tu, kosongkan. Begitu juga dengan kita, kehidupan kita. Sepanjang masa kita akan jumpa dengan perkara-perkara yang negatif. Di samping perkara positif, okeylah. Kita akan jumpa orang cakap negatif, kita akan dengar. Orang dalam WhatsApp kita benda-benda negatif pun kita akan baca. Kita jumpa dengan pecerita pun, masuk grup-grup bawang kita pun cerita negatif, mengumpat orang, kata orang dan benda-benda macam, semua benda-benda yang negatif. Dan apa yang menyebabkan kita stres adalah apabila kita simpan benda tu. Garbage ataupun sampah-sampah yang dikeluarkan oleh orang yang kita dengar sepanjang perjalanan hidup kita satu hari itu, kita simpan dalam minda kita. Seolah-olah macam garbage truck lah ni, kita simpan dalam tu. Dan kemudiannya kita membawa balik rumah, kita tidur dengan dia hingga dia menjadi sebahagian daripada kita. Yang itu yang menyebabkan kita akan jadi stres. Badan kita akan jadi lemah. Sebab terlampau banyak benda sampah dalam kepala kita. Kita tak tahu kat mana kita nak buang. Okay. So maksudnya sekarang, apa yang perlu kita buat, setiap kali bila sampah tu ada, so now and then, ataupun masa you kena buangkan dia. Kat mana you nak buang? Nak buangkan dia, jangan simpan dia dalam
dalam minda kita. Cari orang, ceritakan kat orang, jumpa kaunselor, jumpa orang, bincang dengan orang, so kita luahkan benda tu, kita buangkan benda tu. So every day kita akan kosongkan perkara-perkara negatif, stres kita keluar daripada minda kita. Okey, sorry. Okey. Encik Aziz. Ya, ya. Okey, saya nak tanya sikit pasal garbage truck law ni. Okey, bila kita nak luahkan perasaan dalam usaha membuang apa orang kata unsur-unsur negatif dalam hati kita ni, siapa orang yang terbaik untuk kita pilih? Alright. Okey, bila kita ada benda-benda negatif dalam kepala kita ataupun quote and unquote masalah ataupun benda yang negatif, okey, siapa kita nak luahkan? Okey. Kita kena luahkan kepada, dia ada 2-3 teknik. Satu, kita luahkan kepada orang. Maknanya kita bercerita dengan orang. Bila kita ada masalah, selalunya kita tak boleh nak fikir secara rasional, so kita kena cari orang nak cerita. Okey, dengan siapa kita nak bercerita? Kita tak boleh cerita pada semua orang. Sebab kita khawatir masalah yang kita cerita itu akan tersebar luas. Because of orang akan cerita kat orang lain pula. So, antara orang yang paling baik, you jumpa kaunselor. Yeah, because they are trained to listen. And then dia boleh bagi, dia boleh cadangkan, boleh dengar, dan dia was trained untuk benda-benda macam tu. Satu. Kedua, cari orang yang you percaya, your friend ataupun your spouse. Okay. Kadang-kadang kita, especially orang lelaki, husband kadang-kadang dia in terms of listening skill dia sangat kurang. Wife dia nak cerita, kadang-kadang wife ni banyak benda yang satu hari dekat rumah tuan-tuan, banyak benda masuk dalam kepala dia tak tahu kat mana nak cerita. Bila husband balik kerja, dia cerita kat husband kata, alah kau ni, aku tengah penat ni, takkan nak cerita benda-benda kecil ni you nak cerita kat I kan. So husband dia tak jadi orang yang good listener pada dia punya spouse. So bila maknanya bila kita dengar, kita bukan nak selesaikan masalah dia, tak, kita just dengar, listen aja. InsyaAllah dia akan luar. So maksudnya kalau you macam kita ada masalah, perkara-perkara yang rasa berat sangat, cari orang, kita kepada orang tu, dan you akan rasa betul-betul fresh, rasa lega apabila you luahkan benda tu. Okay, saya umpamanya kita ada bulan sudah kita ada senior manager yang ada masalah yang dia dah burn out. Dia tak tahu kat siapa dia nak cerita. Dia just call saya dan saya cuma dengar cerita dia aja. So saya kata alright, apa benda yang menyebabkan you rasa cerita. Dia menangis dan apa. Kemudian selepas tu saya kata macam mana perasaan tu? Cik dia kata saya rasa lega sangat bila dah cerita pada encik. So that means that orang yang ada masalah, dia tak perlu selesaikan masalah dia. No, kita tak nak selesaikan masalah dia. Orang tu sendiri kena selesaikan. Cuma kita dengar saja. Dengar and then, yes, then dia akan rasa lega. So dia akan rasa lega. Itu maksudnya ada orang yang you boleh luahkan. Kalau you feel that tak ada orang kat mana yang you nak cerita, kawan tak ada apa semua, kalau satu lagi teknik, you gunakan self-talk, positive self-talk. Duduk seorang-seorang, ambil masa, cari tempat yang relax, tenang, yang tak ada orang ganggu. Buat breathing teknik tadi, proses yang sama. Lepas tu, selepas apa you dah tenang, then you cakap pada diri you. Cakap, wahai diriku, aku rasa sekarang ni, aku rasa lemah, aku rasa letih. So aku nak supaya diri aku rasa tenangkan diriku. So cakap perkara-perkara yang positif tentang diriku. Tentang diri anda sendiri, katakan aku rasa positif, aku boleh lakukan ini, insya-Allah, ya Allah tolonglah aku, bantulah untuk aku hadapi benda ini. Kurang jumpa. So that is a self-talk, positive self-talk. Kalau tak silap kita ada juga dalam ni lah, nanti kita ni. So maksudnya tuan-tuan, you cakap pada diri kita,
Tapi bila dicakap pada diri sendiri, cakap perkara-perkara positif. Kita kena susun ayat-ayat positif. Jangan susun ayat-ayat negatif. Macam tidak boleh lewat, tidak boleh is considered as a negative. Tak mahu, tidak boleh lakukan, that is a negative. Sebab kita punya otak, our brain dia ada conscious mind, satu lagi subconscious mind. Conscious mind ni dia dalam 10% lah. Subconscious mind selalu ni dalam 90%. So, banyak benda yang kita masuk dalam subconscious mind kita. Conscious mind ni yang akan menyebabkan dia control. Sebab tu sekarang ni kita nak ubahkan all the positive thought masuk dalam kita punya subconscious mind dan akhirnya dia akan luahkan benda yang positif. Okay, so that is salah satu teknik lah. Alright, saya harap saya jawablah itu. Cuma garbage ni dia lebih kurang macam tu. Jangan simpan sangat benda lama-lama dalam minda kita. Kena buang. Sebab garbage truck ataupun lori sampah ni dia tak pernah simpan satu malam. Dia akan cari lepas dia collect, lepas tu dia buang. Dia akan buang benda tu dekat tempat dumping area, and then besok pagi dia akan dia bersihkan lori dia, dan besok pagi dia ambil sampah lain pula. Dan dia punya rutin tu sama. So begitu juga dengan kita, jangan simpan. Bila you stress, jangan simpan lama-lama, akhirnya dia akan develop kepada benda-benda lain. Okay, alright, next. Okay, this is strategi yang sangat praktikal yang boleh kita guna, tapi kita kena guna dari segi rasional lah. Okay, dia panggil the 4A's. Part A, strategi 4A ni, part A. A pertama ialah avoid, the first A, kemudian alter, the second A, the third A is adopt, dan akhirnya accept. Okay. Dia ada dua situation. Satu situasi, bila kita hadapi stres, lalunya dia situasi yang menyebabkan kita stres. That is the situation. Keadaan-keadaan yang menyebabkan kita stres. Yang satu lagi, kita punya reaksi ataupun our reaction toward stress tu. Okay, so dia ada dua. Satu the situation, satu the reaction. So the first A, avoid and alter, is change the situation. Contoh, avoid. Yang pertama, elakkan. Dalam bahasa Melayu, elaklah. Elakkan punca stres. A, the first A. Pilih keadaan sekeliling anda. Kalau anda tahu tempat itu ada potensial untuk menyebabkan anda stres, try to avoid dia, benda tu, tempat tu. Tak payah pergi situ lah. Okay. Elakkan orang yang menjengkelkan. Contoh, kalau you tahu si A ni antara orang yang menyebabkan anda stres, si A ni antara orang yang negatif, suka mengumpat orang, suka mengata orang. So jangan pergi dekat dengan dia. Okay. Elakkan daripada jumpa dengan dia. Okay. So ini teknik ngelak ni selalunya bagi orang yang berurutan dengan alung. Dia tahu bagaimana nak elakkan daripada jumpa alung. So elakkan. Sebab alung itu menyebabkan dia stres. So dia lari daripada alung. Avoid. Kemudian belajar untuk mengatakan tidak. Kalau you feel you tak boleh nak buat benda tu, tak, maaf, saya tak boleh lakukan, sorry. Selalunya kita orang Asia ni sangat baik hati. Dia try to be nice. Kalau dia tak boleh buat, mampu nak buat, tak pandai nak buat, dia akan kata okay, no problem, I boleh buat. Akhirnya dia menyebabkan diri dia akan tertekan, akan jadi stres. So orang yang untuk antara yang paling baik, dia jadi assertif ataupun dia berani untuk mengatakan no. Kalau dia tak mampu nak buat, tak mampu nak buat. Okay, saya minta maaf, saya tak mampu nak buat yang ini. So please, kalau boleh cari orang lain, ataupun kalau you feel tak, jom kita cari orang lain untuk kita bantu, dan sebagainya. Kemudian contoh lain, tinggalkan tugas yang kurang penting yang menyebabkan anda rasa bimbang ataupun rasa stres. Yang ini kalau anda baca buku 7 Habits Effective People yang ditulis oleh Dr. Stephen Covey, dalam tu ada satu tajuk, tajuk dia dalam satu habit dia panggil first thing first. Dalam tu dia ajar kita bagaimana nak gunakan teknik metrik
urgent and important. Okay. So yang tu kita boleh gunakan that technique, very powerful. Kalau kita gunakan benda tu, kita buat metrik urgent and important, important and urgent, urgent not important and not urgent. Yang mana kita boleh buang, yang mana kita tak perlu fokus, yang mana kita boleh dahulukan dan sebagainya. So, yang itu boleh mengelakkan kita daripada terperangkap dengan stresor ataupun perkara-perkara yang menyebabkan kita stres. Okey, kalau kita tak boleh nak elakkan, mungkin kita tak boleh nak elak beyond our control. Okay, next step is di A yang kedua, kita panggil alterkan dia. Ubahkan dia. Apa yang kita nak ubah, dia punya punca pada stres ataupun stresor dia. Kita ubahkan stres tu. Contoh, kalau kita rasa TA tu menyebabkan kita stres, so kita beritahu pada A, boleh tak you ubah you tingkah laku. Ataupun kalau anak kita tu, kita beritahu pada anak kita nicely lah. I think you punya cara tu tak betul lah, boleh tak? Okay? Ataupun kita juga kongsi perasaan kita pada seseorang itu. Kita beritahu lah, aku rasa aku tak sedang hati lah, rasa stres. So, yang tu kita cari orang lah. Kemudian ataupun hidup kita lebih berkesan dengan kemahiran pengurusan masa. Stress management. How to deal with management. So yang itu saya cadangkan kalau untuk stress management, you baca buku Stephen Covey itu, buka pada topik dia, saya think dari second ataupun third habit tu, first thing first. Very powerful dia punya teknik tu. Kemudian mulakan you buat you punya punya tempat yang mana yang anda boleh buat ataupun meletakkan sempadan diri anda. You line your line. Yang ni aku boleh buat, yang ni aku tak boleh buat. So kita ada kita punya border. Okay. So benda-benda ni kalau kita nak elakkan, try to ubah. Kalau kita ada kuasa untuk ubah, kita ubahkan. Contoh, kalau sekarang ni every morning, every day, you ada Webex meeting. Lepas, maknanya you punya meeting, Webex meeting ni back to back. After this meeting, you ada this meeting, Webex meeting. After that meeting, you ada the fourth meeting, the third meeting. After that, you ada fifth meeting. Kadang Saturday, Sunday pun. So maksudnya, itu menyebabkan stressful dan menyebabkan orang rasa letih and kadang-kadang boleh menyebabkan stres dan boleh menyebabkan burnout. So kita kena, kalau kita ada kuasa untuk ubah, kita kena ubah lah. Maybe okay untuk ini kita buat meeting sekian. Okay, then after that kita jangan buat terus sambung meeting. Kita bagi tempo dalam setengah jam, relax sekejap. After that kita follow up balik semula meeting yang number 2. Bagi gap masa, which is if we can change, kita ada kuasa untuk so kita ubah. Itu boleh mereducekan stres. Okay. Kalau kita tak boleh buat juga, avoid pun kita tak boleh, alter pun kita tak boleh, then the third step ataupun third A yang ketiga adalah kita adopt dengan dia. Adopt lah dia, maksudnya kita sesuaikan punca terhadap punca stres. Contoh, ubah standard. Maybe our standard terlampau tinggi menyebabkan kita punya subordinate tak boleh nak achieve. Anak kita tak boleh nak achieve. So kita kurangkan standard. Wife kita pun tak boleh nak achieve. Kita kata, you kalau nak masak, make sure masakan kita ni seperti mana 5 star punya hotel masakan. Wife kita mana lah mampu masak macam tu. So kita turunkan standard sikit. Okay, so standard kalau kita boleh tukar lah, sesuaikan. Lepas tu kita rangka dulu, kemudian next mungkin kita boleh ubah strategi pula, situasi, change the strategi. Okay, kemudian berlatih penegasan. Kalau kita rasa tak boleh buat, kita kata tak boleh buat. Kalau kita kata you kena buat, you kena buat. Why? Dia bagi reason dan sebagainya. Okay, kemudian pilih perspektif yang lebih luas. Okay, jangan terlampau scope tu. So cari yang broad ataupun orang kata overview yang lebih luas lagi pada satu perkara. Okey, dan ada banyak lagi lah contoh-contoh yang lain boleh kita buat. Kalau kita boleh sesuaikan ataupun adopt. Tapi kalau katakan semua ni tak boleh, avoid pun tak boleh sebab kita tak ada kuasa nak lari, kemudian alter pun tak boleh, kita tak ada kuasa untuk ubah, kemudian nak adopt pun tak boleh. So the last resort yang kita boleh buat paling kurang lah, sebaik-baik yang atas ni kira abdal lah kan, yang bawah ni
paling lekeh tapi it's good juga untuk buat. Akhirnya kita kena terimalah punca stres itu. Maknanya kita terimalah seadanya, maafkanlah pelaku ataupun maafkan diri sendiri dan lepaskanlah. Maksud lepaskan, redha. Kita redha je lah apa nak buat. Dan nasib aku. So berlatih untuk positive talk. Ini kita panggil self talk ni. Cakap pada diri kita, kita boleh lakukannya perlahan-lahan insyaAllah. Dengar motivation talk, dengar lagu-lagu, muzik-muzik yang boleh menyebabkan kita semangat, motivation dan sebagainya. Kemudian bincang dengan orang yang kita percaya. Kemudian cari pengajaran, cari hikmah di sebalik itu. There must be a hikmah. Okay? Apa-apa perkara pun mesti ada benda-benda yang baik untuk kita pelajari. That is reality hidup. So this strategi saya tengok the 4A's ni sangat-sangat praktikal lah sebenarnya. Kita sendiri yang boleh buat. Apa benda yang kita boleh buat. So bila kita tahu cara dia, lebih mudah. Okay? That is the third strategy. Okay. The fourth strategy ni, progressive muscle relaxation ni, dia sama juga macam tadi, breathing technique yang kita buat awal tadi, tetapi yang ni dia masuk elemen self-talk pada diri kita. Kita bercakap pada diri kita, tapi kita cakap tu secara perlahan-lahan pada diri kita sendiri. Dia fokus pada gini tau, dia ada 10 steps ni pada anggota badan kita. Fokus pada forehead ni, dekat kita punya apa ni, kita punya dahi ni, kita katakan pada dahi kita. Masa kita dah relax dah melalui proses breathing technique, kemudian dah relax, dan fokus pada bermula kepada dahi kita. Kita kata pada dahi kita rasa relax, rasa tenang, dia tidak rasa, tak ada ketegangan, rasa tenang, sejuk. Kemudian next pada mata kita. Ya, kita fokus pada mata kita, kita katakan mata kita rasa tenang, otot-otot mata rasa relax dan sebagainya. Kemudian dia masuk kepada kita punya cheek. Okey. Ya. Kita katakan bahawa kita punya cheek rasa relax, tenang. Kemudian masuk pada mulut kita. Seterusnya kepada bahu kita, shoulder, kepada tangan kita, kemudian kepada low back kita, kemudian kepada kaki kita, kemudian kepada kaki, last sekali kepada jari-jari kita. Pada lebih kurang 10. Ada satu lagi teknik, dia mula daripada bawah. Mula daripada bawah ke atas. Tapi ada biasa orang buat daripada atas ke bawah. So depend. Tapi you kena ikut dia punya sequence lah. Okay. So dalam ni ada dia, you boleh ni. Nanti saya akan bagi dia punya slide saya ni, insyaAllah saya akan bagi pada tuan-tuan. Saya bagi pada Puan Jalila, nanti dia boleh forwardkan pada anda semua sebagai panduan. Okay, so don't worry. Okay. Mudah. Ada satu lagi saya pada tuan-tuan, dia panggil EFT. Okay, what is EFT? EFT ni dia panggil Emotional Freedom Technique, EFT. Tuan-tuan boleh Google dalam YouTube ataupun dalam Google, type EFT, dia akan bawa tuan-tuan kepada EFT punya page. Okay, EFT adalah satu teknik yang diperkenalkan oleh Dr. Chris. Dia seorang medical doctor dan dia menggunakan konsep akupuncture. Okay, akupuncture yang digunakan oleh perubatan China. So, ikut akupuncture punya practitioner, dia kata gini, dalam anggota badan kita, dia ada 365 point. 365 point dalam anggota badan kita, yang mana apabila seseorang itu mengalami ketidakselesaan pada anggota badan dia, sakit ke, so dia akan gunakan jarum, masukkan kepada anggota-anggota point-point tersebut. Okey, kalau ada masalah jantung, sesak napas dan sebagainya, dia akan masukkan itu. So dia akan gunakan jarum dan dia akan main dengan jarum tu. So that is akupuncture-nya ni. Tetapi Dr. Chris ni dia gunakan this concept, tapi dia tidak menggunakan jarum, tetapi dia menggunakan tapping. Tapping ni apa tuan-tuan? Tapping ni adalah mengetuk. Guna jari. Either you guna
3 fingers ataupun 2 finger. Ketuk kat mana tuan-tuan, you ketuk dekat point ni. Macam ni. Kalau tengok gambar saya tu, you ketuk macam ni. Berapa kali you nak tapping, tak panggil ketuk, kita panggil tapping. Berapa kali nak tapping, kurang-kurangnya 10 kali tapping. The more is better lah. You tap. Mana you nak tap, you gunakan this point. PH ni top of the head, kemudian you go to eyebrow kat kita punya kening, kemudian the third tapping you punya dekat side of your eyes, kemudian under eyes, kemudian under nose, chin, collarbone, last kali dekat underarm. Okay, this is the simple way. Okay, dia ada syarat dia you kena ikut sequence dia, ikut tertib orang Melayu kata. Maka kita ambil wudu, orang yang ambil wudu, ambil air sembahyang, kan dia kena ikut tertib air sembahyang. Dia tak boleh mula daripada kaki, tak boleh mula daripada tumit ataupun daripada telinga. So dia mula daripada cuci tangan dulu, ikut step, dia sequence, ikut tertib. Okay, what will happen kalau you tak ikut tertib dia? Yang tu saya tak boleh nak jawab lah. Ikut orangnya praktis dia kata you have to follow the sequence. Mungkin dia ada signifikan dia lah. So kita kena follow lah. Saya cuba nak cari kenapa, saya cuba juga nak cari kenapa tak boleh buat sebarangan. Dia kata you have to follow. So kena buat lah, kita kena ikut lah. Sehingga nanti mungkin kita akan jumpa jawapan dia mungkin lah. So jom kita buat. Kalau anda pakai cermin mata, anda kena buka cermin mata sekejap lah. Okay, dia kena buat 3 round. Okay, mula-mula sebelum kita buat satu affirmation statement. Kan anda tengah stres sekarang ni. Apa anda nak buat? Anda dalam hati anda, anda tapak tangan anda ni, anda pegang dekat dada anda, dekat sebelah kiri tempat jantung anda. Okay, urut kat situ, pegang kat situ, dan anda katakan pada diri anda, even though I am stressed, I deeply and completely accept and forgive myself without judgment. Ini contoh lah. Ataupun kalau anda ada masalah sakit kepala, marah kat orang ke, anda gosok dekat dada anda ni, katakan bahawa walaupun aku sakit kepala, aku dapat terima diriku seadanya, dan aku mohon pada Allah, ya Tuhanku, maafkan diriku dan baikkanlah keadaan diriku. Okay, bila you dah start tu, then you start dengan first sequence, top of the head. So dalam top of the head ni, dalam ni bila you buat tapping, you bayangkan stress you hilang. Stress, tenang, ataupun you boleh sebut tenang, relax. Okay, lepas tu sequence yang kedua dekat eyebrow sini, dekat kening sini, you klik. You can use both hand. Tapping. Then next, pergi dekat side of the eyes, kat tepi ni, tepi mata, tapping. Okay, lebih kurang 10 ataupun lebih, jangan kurang pada itu. Tapping. Kemudian under eyes, dekat bawah mata ni, relax, tapping, tap. Kemudian masuk kepada under nose, bawah hidung. Okay. Tap. Kemudian chin, dekat dagu kita, tap. Kemudian collarbone kat sini, collarbone, you can use both of your hand, collarbone ataupun satu ini. Last kali underarm, bawah ketiak ni, underarm. Okay, that is complete satu circle. Atau relax sekejap, relax, atau anda rasa lagi tak, rasa relax tak, rasa tenang tak, then masuk the second circle. Buat sama juga, terus sampai habis. Relax sekejap. Last sekali, the third circle. Dia sampai 3 round. 3 circle, that is a complete set. To relax, to minum air suam.
air kosong, relax. Dan yang anda rasa macam mana. Kalau anda rasa okey, dah. Kalau anda tak rasa okey, relax dulu. Jangan buat lagi. Relax, kemudian buat kerja, kemudian cari masa dalam selepas 1 jam ataupun setengah jam, anda buat lagi sekali. Okay, saya praktis yang ni memang berkesan. Bila pening kepala, just that. Show dia. Dr. Chris, dia claim that dia punya patient yang ada masalah kanser, di samping dia buat kanser, dia panggil suplemen untuk dia punya patient, dia praktis benda ni. So dia kata Alhamdulillah, dia tak kata Alhamdulillah, dia kata thank God, patient dia, anda boleh buka dia punya, anda type EFT, dia ada dia punya page. Masuk kat situ dia akan cerita. Dia punya lagi detail. Dia ada dalam berapa point. Yang ini kita ambil dia shortcut form. Shortcut yang mudah untuk kita praktis. Okay, so kita boleh gunakan teknik ini. Okay, last sekali tuan-tuan. Okay, psycho spiritual is fokus kepada kerohanian. Spiritual. If you are Muslim, of course, back to our religion, doa, mohon pada Allah, syukur dan sebagainya. Kalau you non-Muslim, you Buddhism, go to your religion punya practice. Untuk tenangkan dia ada banyak cara. Begitu juga dengan Christianity, Hinduism dan sebagainya. So based pada kita punya asas, saya percaya spiritual ni sangat penting. Tanpa spiritual kita tak boleh nak berhadapan ni untuk. So bagi orang Islam doa kena banyak zikir, dengar zikir-zikir munajat, alunan-alunan zikir dan sebagainya. Itu semua boleh memberi kita ketenangan. Okay? Alright, yang ni saya tak pergi terus. Nanti anda boleh baca nanti slide nanti. Saya akan forward kepada anda. Kemudian, okay, this is bagi orang Muslim, this doa menghindar tekanan. Saya rasa semua orang boleh baca ni. Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazan wa na'udzubika dan seterusnya. So maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada engkau dari lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari pengecut dan kikir, kedekut. Dan aku berlindung kepada engkau, ya Allah, dari tekanan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Maknanya manusia yang mungkin boleh menjejaskan kita. So doa ni bagus untuk baca setiap kali, 3 kali selepas waktu pagi dan satu lagi waktu petang ataupun malam. Okay, ini doa ni sebenarnya kita dapat daripada doa Masurat. Anda boleh dapat. For Muslim dia banyak benda-benda ni, you can practice benda-benda ni. So itu that is a spiritual punya part yang sangat membantu untuk berhadapan dengan tekanan. Okay, last sekali sebelum saya tamatkan, satu lagi on terapi laughing ataupun terapi ketawa ni sangat penting. Sebab ada orang dia tidak pandai nak ketawa, dia tak tahu kat mana dia nak rasa happy, nak laughter, laughing. Dalam hidup ni satu hari ni tak ketawa, serius saja, akhirnya dia menyebabkan dia stres. Okay, scientific you boleh dapat daripada kajian ni mengatakan benefit of laughing sebenarnya, satu, dia boleh reducekan distress dan dia merupakan natural painkiller, improve kita punya breathing kita, dia help kita, orang yang ada masalah berat badan selalu ketawa, dia mungkin sama ada boleh jadikan BMI dia okey, ataupun tambah gemuk, wallahualam lah. So give good sleep, boleh bagi tidur yang selesa, kurangkan stres dan boleh menyebabkan seorang itu kelihatan mudah. Dalam kelas saya, dalam kelas stress management saya, ada satu slot kita akan ajar cara-cara breathing, laughter therapy. Kita akan tunjuk cara-cara dia lah untuk ketawa, dan satu kelas tu semua orang kena ketawa. Tapi kat sini masa kita tak cukup, kita tak boleh buat lah. Okay, di lain masa nanti insyaAllah. Alright, last satu lagi, ada diet kita juga kita kena jaga masa kita stres. So this is some of food yang
bagus untuk kita reducekan stres. Contohnya makan kacang nut sikit, kacang, Pikachu, nuts yang Pikachu tu bagus untuk kurangkan stres kita. Blueberry, sayur-sayur yang hijau, lemon tea, salmon, ikan yang ada fatty acid yang kuat, yang ada omega 3 tu, orange banyak vitamin C, sweet potato pun vitamin C banyak, coklat, dark coklat tapi jangan minum jangan yang manis, yang kurang gula, ayam ataupun turkey. So this is some food. You boleh dapat ni daripada YouTube ataupun Facebook ataupun Google. You Google food for stress, dia akan bagi macam-macam. So ikut mana yang kita punya kesesuaian. Satu lagi untuk stress reduction, buat physical activity, jogging, cycling, kayak, ataupun kalau sekarang ni tak boleh nak keluar rumah, dekat rumah kalau you ada treadmill, lari, so benda-benda tu boleh menyebabkan kita aktif, tuan-tuan. Okey, saya rasa complete untuk saya punya time saya, dan saya buka untuk Q&A. Kalau tuan-tuan ni, saya stop sharing yang ni, tuan-tuan, dan kita boleh Q&A kalau ada kalau ada chat ataupun soalan tu maybe boleh. Okey, saya serah balik pada Amin ke ataupun Jalilah untuk Amin. Okey, saya ada bersama saya Puan Syahidah, dia juga kaunselor kita, dan dia pun boleh bantu untuk jawab kalau ada soalan yang saya tak boleh jawab. InsyaAllah dia akan bantu saya. Okey, ada soalan? Assalamualaikum Cik Aziz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berminat nak tanya satu soalan. Kebelakangan ni ada banyak kes-kes orang bunuh diri lah disebabkan oleh tekanan. Jadi salah satunya faktor tekanan kerja. Jadi kalau macam TMB dia ada unit kaunseling yang boleh membantu. Kalau segan dengan saya mungkin dia lebih prefer untuk cakap dengan orang lain. Jadi macam mana cara nak hubungi Cik Aziz atau unit kaunseling ni? Terima kasih. Okay, alright, okay, thank you. Betul, sekarang ni kalau tuan-tuan perasan, kalau kita baca dekat berita Facebook, WhatsApp, kita pun banyak orang hantar gambar-gambar orang bunuh diri, orang terjun dan sebagainya. Dan in fact kita sebenarnya kalau boleh kita tak nak highlightkan sangat isu bunuh diri ni. Tapi dia ada. Tetapi jangan contohnya kita share gambar-gambar kan, orang terjun, orang gantung diri. So itu sebenarnya dia boleh trigger pada orang lain yang sedang berhadapan dengan isu kesukaran, dan dia akan beri idea kepada orang itu untuk try bunuh diri. Okey, bunuh diri ni sebenarnya dia satu topik lain yang mana kita akan fokus cara untuk elakkan daripada perkara-perkara ini. Dia banyak menyebabkan kenapa orang bunuh diri sampai peringkat itu. Again, dia sebenarnya mula daripada stres. Dia tak tahu bagaimana cara nak handle benda tu. Dan dia akan develop kepada anxiety mungkin, kemudian dia akan develop kepada depression, dan sampai depression dia tak tahu kat mana dia nak cari bantuan, dan sampai akhirnya dia sampai terfikir. Sampai terfikir untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Secara realitinya orang yang bunuh diri ini, tuan-tuan, dia sebenarnya tidak mahu mati. Mereka sebenarnya tak nak mati. Tetapi, dan kenapa dia bunuh diri? Sebab ketika itu dia merasakan dia nak menamatkan kesakitan pada diri dia tu. Yang akhirnya dia tak nampak jalan lain, tetapi dia nampak salah secara adalah dengan bunuh diri. So dengan harapan dia dapat menghilangkan kesakitan dia dan dapat menghilangkan secara tak langsung masalah yang dihadapi. Tanpa dia sedari sebenarnya dia juga menimbulkan isu lain pula,
iaitu masalah kepada family dia pula. Okey. Sebab tu orang yang bunuh diri sebenarnya mereka ni tak mau untuk mati. Tetapi dia cuma nak bagi signal pada orang, please help me. Saya perlukan bantuan. Kat mana saya nak tahu cari bantuan? Okey.